Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13 muka surat 207. Muka surat 207 bab ma jaa fil madarah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh lemah lembut cakap dengan orang jahat mulut dan orang yang pelucak. Islam dia suruh kita ni walau dengan orang jahat cakap elok. Al-madarah daripada perkataan dara, dal alif ra ya, dara. Maksud dia, kalau orang putih dia kata satu ekspresi of favorable. Dia kata tunjuk kata kita buat favor dekat dia, maksud cakap elok. Walaupun kita tahu dia ni satu leceh punya orang, jangan tunjuk benci dia. Bagi juga masa dekat dia, layan dia patut-patut padan. Mana nak tahu kod-kod dengan layanan kita Allah buka hati dia. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah manusia ni macam-macam tabiat. Ni dia nak beritahu. Manusia ni tuan-tuan satu makhluk yang complicated. Susah nak faham. Macam mana kita nak faham kalau Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi semua kerja dia menjadi, tiba-tiba dia derhaka Allah. Macam mana kita nak fikir? Itu kata manusia, complicated, tak boleh nak fikir. Sepatutnya kalau orang bagi satu yang baik kat kita, kita terima kasih dekat dia. Dah, manusia ni ada sebahagian manusia dia tak jadi lagu tu. Kita buat baik dekat dia, dia pelingkup kita. Ada manusia macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ada di kalangan manusia itu, dia kata setengahnya baik, setengahnya jahat. Ada yang jahat itu jahat mulut, dan ada yang jahat itu jahat mulut dengan jahat tabiatnya sekali. Manusia ni macam-macam. Ada yang tolong orang cukup baik, mulut tak elok. Allahu Akbar, dia tolong orang ni kira satu qaryah ni kenal dia. Dia suka tolong orang, tapi dia tolong dia ungkit. Ada macam ni. Tang tolong orang tu A++. Tapi tang dia duk ungkit ni, satu kampung dia pergi cerita dia tolong orang tu, dia tolong. Kawan yang kena tolong pun jadi malu, jadi tak syok. Ada manusia macam ni. Tabiat dia bagus, mulutnya tak bagus. Ada yang dua-dua tak bagus. Tolong orang pun tak, duk maki orang lagi duk ada. Macam ni pun ada. So dia kata apa? Manusia ni complicated. Ada di kalangan manusia ini suka sombong, bongkok, suka menyapang kalam orang. Jenis ni pun ada. Merok tak tentu punca, apa hal? Hang kaya hang punya pasal lah. Bukan pernah aku dapat sekupang pun duit hang. Bukan pernah belanja aku minum teh tarik buang satu gelas. Tak pernah pun. Ya hang nak apa? Orang yang duk tengok ni tak puas hati lagu tu. Ya duk merak ni, merak apa? Dia kata. Yalah tu macam merak orang panggil ni pun. Kan biasa tengok burung merak. Saya dulu tengok burung merak dekat istana anak bukit. Dulu ada zoo lah, ada tak ada kita tahu. Dulu ada zoo, boleh pergi tengok burung merak kan, dia buka. Tu orang panggil merak. Dia buka dia punya tu, beralih pun slow motion tu macam dia beralih kanan, beralih kiri. Apa hal lah hang ni? Tak apalah dia burung merak. Ni manusia nak pergi jadi merak. So dia kata orang macam ni pun ada. Dia kata dan ada orang ni yang jenis apa, suka duk bangkang kalam orang. Orang cakap dia kira nak bangkang. Apa cadanglah apa pun, baik macam mana pun dia bangkang. Mai mesyuarat agung pun dia bangkit bangkang, dalam apa dia bangkang, duk di kedai kopi pun dia bangkang. Dia hang ni apa? Ni kitab kata, saya tolong abang aja. Kitab ni dia kata ada manusia jenis macam ni, dia kata
Bahkan ada manusia itu pencabul dan pencarut. Ni pun satu karut. Cakap ni kok mana pun nak kona. Dia nak simpang, dia nak masuk. Cukup dengan hingak mulut dan tidak sopan. Kalau dia ada tu orang tahu. Suara dia ni satu rumah kenduri dengar. Pukul apa rumah ni? Suara dia tu. Bagus pun ada kawan syok lagu tu pasal dia meriah. Rumah kenduri tu jadi meriah. Dia duduk di Kedohok tu. Dia kenduri rumah siapa pun dia duduk Kedohok. Kentola good morning atas ni satu. Nanti dia ambil satu tempat, tentu stesen dia. Daripada situ dia kontrol satu rumah kenduri. Kalau nak main sengah-sengah duk tungkat motor tepi pokok pisang, suara dia bunyi. Kalau nak main lah tak samai lagi bagus. Lagu tu. Jenis lagu tu. Ada orang yang boleh tahan sonok dengan dia ni. Ada orang yang tak boleh tahan, kata apa dia ni. Hak orang lain ni pun macam-macam juga. Hak jenis tahan melawak, bila kata lagu tu jawab balik tu, balik pokok pisang tu jawab balik macam balai pantun tu. Hang kata mai aku jawab balik. Hak jenis sama satu brand dengan dia ni. Hak jenis pemalu, jenis segan ni bila kena macam tu, apa dia ni leceh. Wah malu aku duk berasa orang tengok dia habis. Kawan main lambat pagi tadi, apa hal kah di rumah? Ni jenis macam ni. Dia ni jenis nampak macam tak sopan bagi sesetengah orang. Bagi sesetengah orang dia ni tak ada sunyi, dia berkata. Pergi Kedohok tengok tempat dia duduk selalu. Macam mana orang kuat kita? Mana orang kuat kita? Tak tahu, tak nampak 2-3 hari dah. Dia ni tak ada kurang sikit. Ada orang syok kat dia. Tu kata manusia ni complicated, susah faham. Mengeluar apa kata carut, marut dan sebagainya. Apabila seseorang itu jumpa orang yang demikian, maka sayogialah lemah lembut cakap dengan dia. Agama kata apa? Kalau jumpa kaki hadap cakap kayau macam ni, kita mau duk jaga dia sikit. Pasal apa? Tak ada dia bagi jahanam kita. Kita jaga dia sikit, bagi dia ada sikit hormat dekat kita, supaya dia tak perjahanam nama kita di rumah kenduri. Dia tengok dia ni, aku kalau ikut hati aku nak kata, tapi biar segan dia lah. Tu cantik. Pasal apa? Pasal kita dah ada satu adjustment dengan dia. Dia segan sikit dekat kita. Begitu. Maka jangan lawan berkerah laku dan berkerah cakap. Kerana yang demikian itu diperbuat oleh Nabi SAW. Nabi dia macam tu. Dengar orang hak jenis jahat-jahat ni, Nabi tak piduk kerah lawan kerah. Nabi tak buat macam tu. Nabi sebaliknya. Nabi tahu dia ni jenis jahat, Nabi layan dia elok-elok supaya dia tak jahat mulut dengan Nabi SAW. Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul 'ashirah au akhul 'ashirah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah minta izin masuk ke dalam rumah satu laki-laki yang bernama Uyainah bin Hisan bin Huzaifah bin Badal Al-Fazari. Satu hari Aisyah kata Nabi duduk ada rumah. Mai dia ni. Yang kata Uyainah bin Hisan ni, dia mai. Dan juga dipanggil orang akan Uyainah bin Hisan ini dengan nama Al-Ahmaq Al-Muta'. Oh, gelak dia pun leceh. Al-Ahmaq Al-Muta' maksudnya apa? Satu bodoh dungu yang dicela. Orang panggil kat dia begitu. Kalau dalam bahasa kita ni orang kata tongong, ataupun dia kata bahlul, atau dia kata tolol. Dia mai, dia berkata bahlul ni mai. Siapa dia ni? Uyainah bin Hisan. Sampai orang panggil dia ni Al-Ahmaq. Ahmaq ni bodoh, lebih pada bodoh. Ahmaq. Al-Muta', ada pula orang duk taat, duk ikut dia, duk jadi tukang sorak dia apa semua. Dia ni satu orang yang bodoh dungu, yang ada orang duk suka ikut dia. Dia mai rumah Nabi. Tak keleceh tu. Maka berjumpa dia dengan Nabi SAW di dalam rumahnya. Sedangkan kata Aisyah, aku ada di sisi Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Dia mai duk bagi salam di luar tu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi tengok, Allah, Nabi kata Syekh ni mai. Aisyah duk ada. Dan laki-laki itu satu orang yang sangat kasar tabiat dia. Semua orang tahu. Di Madinah sebut Uyainah bin Hisan, orang tahu dia ni al-ahmaq al-muta'. Dia ni satu leceh punya orang. Dan dengan cukup lepas mulut bercakap dengan orang dengan tidak sopan dan tidak ada segan silu kepada siapa-siapa. Dia jenis tak tahu segan kat siapa. Kan kita dalam kampung ni kalau nakai ni pun kalau dia kenal Tok Imam kira cantik nakai nampak Tok Imam mai dandan buat baik. Tadi ni duk dengar suara dia satu rumah Kenuri ni, Tok Imam sampai dia dandan tak bunyi apa. Sekau lain duk kata tiba-tiba ya radio habis bateri kan daripada usik dia. Usik pun dia senyum, dia tak jawab pasal apa, respect Tok Imam mai. Tok Imam basuh-basuh tangan, start motor sini start balik. Dia kata aku kira okey, pasal apa aku respect kat Tok Imam, dia kata. Jenis ni pun ada, okey lah, macam ni okey. Tapi yang kata Syekh ni tadi, yang kata Uyainah bin Hisan, dia tak tahu siapa. Hang mai lah Tok Imam kah, hang mai Nabi kah, hang mai siapa kah, dia borong sekali ya. Dia borong sekali aja. Bila dia sampai di rumah, minta izin dia nak masuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Aisyah bila dia minta izin nak masuk, Nabi kata bi'sa binul ashirah. Nabi kata dia adalah sejahat-jahat kepada anak suku bangsa, kepada suku bangsa ini. Nabi kata dalam masyarakat kita ni paling tak terpakai. Nabi kata dekat isteri dia, dekat Aisyah, Nabi kata ni hak mai ni hang tahu tak siapa dia ni? Dia ni bi'sa binul ashirah. Dia ni dalam masyarakat kita ni paling tak boleh pakai dia ni. Nabi kata. Sambung hadis tu dia kata summa azina lahu fa'alana lahul qaul. Kemudian diberi izin boleh masuk akan dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dia, tiba-tiba berlemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan dia. Panggil masuk, duduk, tengok Nabi layan dia cukup cantik. Perbuatan Nabi ni menyebabkan isteri Nabi Aisyah ni jadi tadi kata apa yang duduk layan macam ni, orang macam ni patut tak boleh duduk layan. Duk ingat macam tu. Tapi tengok-tengok Nabi kata bi'sa binul ashirah. Ini orang tak boleh pakai. Tapi bila Nabi panggil dia masuk, Nabi layan dia elok. Aisyah ni duk tunggu ya, dia ni balik pun dia nak tanya Nabi. Pasal apa orang macam ni Nabi layan elok? Kerana jikalau berkasak dengan orang yang seperti itu, entah membawa dia mengeluar sebagaimana tabiatnya yang tidak senonoh itu. Pasal apa? Orang macam ni kalau kita tak kena gaya handle dia nanti bercakap tak tentu punca, kita nanti malu. Maka berlemah lembut dengan dia itu lebih memelihara daripada fitnah. Nabi jaga ni pasal apa? Nak elak daripada saat lagi dia bercakap lebih kurang leceh. Begitu. Masalah berlemah lembut mengajak orang jahil itu sayogia diperbuat akan dia. Ajak orang yang jahil tak erti apa ni, jangan pidu songai dia, tak mau. Bagi elok. Tentu pernah dengar hadis satu Arab Badui masuk masjid, kencing dalam masjid. Umar nak buat penampang. Umar Al-Khattab dia nak buat penampang. Nabi kata jangan, bagi dia selesai dia punya hal dulu. Dalam syarah hadis tu pasal apa Nabi kata dekat Umar jangan hang pergi nak tabuh dia, bagi dia selesai qada hajat dia. Dia kencing dalam masjid pun bagi habis dulu. Habis sekali kita tengok macam mana nak buat. Pasal apa? Kawan tengah duk kencing pergi nak tabuh, dia lari satu masjid habis semua. Dia kencing satu tempat tu aja. Umar pergi angkat tangan, dia lari satu masjid lagu nak kena pergi buat. Nabi cerdik. Situasi itu dihandle oleh Nabi dengan cerdik, dengan bijak. Nabi tidak handle keadaan yang macam tu dengan kalang kabut, piduk rumbu ambil tindakan. Nabi tak macam tu. Ini kita kena belajar. Pasal apa?
Bila kita berurusan dengan orang yang macam ni, yang jahil, yang tak erti apa, yang apa, kena pi cakap pada elok-elok. Pasal dia mempunyai potensi untuk nak pelingkup lagi, teruk lagi. Maka demikian dibuat oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, falamma kharaja qultu ya Rasulullah, qulta lahu ma qulta summa alanta lahu alqaul. Maka tak kala balik laki-laki ni tadi, maka berkatalah aku, Aisyah kata, ya Rasulullah, telah Tuan hamba berkata sebagaimana Tuan hamba kata tadi, bahawa itu laki-laki sejahat-jahat anak suku bangsa. Kemudian apabila masuk dia menghadap Tuan hamba bercakap lemah lembut dengan dia. Kenapa begitu ya Rasulullah? Aisyah tak faham. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan Aisyah itu, sabda Nabi, faqala ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sabda Nabi SAW, wahai Aisyah, bahwasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia pada martabatnya di sisi Allah Azza wa Jal pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan, tidak dipedulikan oleh orang lain dan ditinggalkan dia oleh orang lain. Nabi kata, anak kenal orang yang tak bagus ialah orang yang orang tak peduli ke dia. Ni kena jaga tuan-tuan. Kita hidup dalam masyarakat, jangan sampai kita pergi jadi macam tu, orang kera sumbang. Orang tak peduli kita. Masyarakat tak jumlah kita. Orang tak ambil tahu kat kita. Pasal apa? Ada pasal. Pasal merak tadi ke? Pasal sombong kita ke? Pasal juah kita ke? Ada pasal. Maka masyarakat ni tanpa dipakat, orang tu tak suka kat dia, orang ni tak suka kat dia, orang ni nak lari pada dia, orang ni tak mau berjumpa dia, orang ni kalau nampak nak simpang daripada dia, dia sudah jadi kera sumbang. Dia sudah jadi manusia yang disebut oleh Nabi wada'ahun nas. Orang tinggal dia, orang tak peduli ke dia. Nabi kata apa? Manusia bila dah jadi macam tu, dia ni min syarrin nas. Itu tanda tak bagus dia ni. Kita jangan jadi macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita hidup dalam masyarakat, kita kena bermasyarakat. Kena bermasyarakat. Walaupun masyarakat kita ni, ya Allah, dalca. Masyarakat kita ni kadang-kadang pun pening, dalca. Kita jadi semak perut bila tengok keadaan mereka tu, kita jadi semak perut. Tapi jangan sampai kita bawa diri kita keluar daripada masyarakat. Tak boleh. Kita kena ada dalam masyarakat. Rancangkan sesuatu, buat apa-apa yang boleh bagi pengajaran kepada masyarakat, bagi mereka reti. Saya pernah cerita kan, belah Kuala Lumpur sana, satu sahabat, dia orang belah kampung saya ni, berjaya dalam hidup. Dia pada awal sekolah rendah, zaman tu 5A, masuk boarding school, asrama penuh, pergi mengaji sekolah asrama penuh, pergi sambung di US, pergi sambung lagi belajar di UK, United Kingdom, balik mai jadi profesional millionaire. Terlupa kata saya kampung ni, terlupa kata ayah dua orang dua bendang ni, semua terlupa. Hidup di KL, mengalahkan orang KL. Satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sayang dekat hamba dia. Start dengan satu kawan bagi satu CD dengan agama. Allah kalau dia nak bagi petunjuk ni, tu saya kata apa? Satu CD boleh menjadi sebab musabab kepada berubah. Dengar buat tiap kereta sambil nak pergi kerja, KL, jam, pasang, sambil buat kereta, sambil duduk dengar. Allah buka hati. Masuk sikit. Telefon kawan dia. Hang ada lagi kan ni? Apa hang bagi CD kat aku, ada lagi kah? Hak lain. Kawan ni kata hari tu dengar lagi.
Dengar dah apa sat aja dengar, habis main lagi. Dia bukan tak ada duit, tapi dia pun tak tahu tang mana orang jual benda ni. Ada orang macam dia ada, dia tak tahu. Ustaz nama apa pun dia tak tahu. Orang duk jual tang mana pun dia tak tahu. Ni hang dapat tang mana bagi mai kat aku. Lagu tu yang dia tahu hang bagi mai kat aku. Yang ni pun pergi bagi. Mak pasang. Daripada 1 2, daripada 2 3 4 dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Melarat, buat turun di rumah. Pasang di rumah bagi dia dengan bini kata apa ni, sejak bila ni you pergi dengar ni agama ni semua. Shut up you, dengar. Semayang tak lagi? Tak lagi, tak semayang lagi. Dengar dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila orang ni tunjuk dia ada sikit mujahadah, ada sikit kesungguhan nak cari agama Allah, lanahdiyannahum subulana, Tuhan kata kami akan bagi hidayah kepada dia, dia nampak jalan kami. Alhamdulillah, potong cerita, dia berubah, keluarga berubah. Dia jumpa saya, nak panggil kita pergi ceramah masjid dia. Kita kenal dia ni, dia ubah dia ni, bukan tekak berubah, nak panggil aku pergi ceramah pula, kata AJK masjid. Kita pun kenal dia, nakal dia ni kita tahu, berubah. Jadi dia dah melalui pengalaman tu, dia nak bagi kawan seorang lagi pula, dia punya neighbor dia main di rumah, cerita kat kita. Saya ustaz tahulah, dia kata lupa sat, dia kata. Saya kata alhamdulillah pasal sat. Dia kata ustaz, my neighbor, jiran, dalam rumah ada mini bar, satu corner buat bar dengan botol dengan gelas gantung turun ke bawah tu, mini bar. Dia kata, saya guna saya punya experience, saya pergi apply dekat dia. Saya start dengan bagi CD kat dia apa semua. Dia kata apa, you dah dengar benda ni kalau ni. Kawan ni satu club dulu, clubbing dia panggil di sana, geng clubbing ni. You dah dengar benda ni kalau ni. Sejak bila you jangan, you nanti imam pun nanti tak jawatan, you nanti pion melawak cara depa. Dia pun okey, tak apa pun you dengar lah. Saya pun dulu tak mau dengar, you dengar. Dia ni pun alhamdulillah. So dia kata untuk pertama kalinya rumah dia ni, rumah Syekh minibar ni, panggil orang masjid pergi buat doa selamat. Tapi minibar ada lagi, tutup dengan kain selimut. Dia cerita, kita duduk dengar pun jadi syok juga, duduk dengar kan. Ada juga macam ni punya cerita kan. Selimut, macam mana kita duduk tengok rumah orang mati kan, dia ambil kain apa, kain selimut, kain putih, kain apa, dia tutup televisyen. Dia ambil tutup pasal apa? Kadang kita pun tak faham juga kadang. Bila main ni ambil kain ni tutup TV ni, tutup suis sudah lah, yang tutup dengan kain selimut tu pasal apa? Tak pasal apa, kita nak tanya pasal apa? Ada hadis suruh tutup TV ke? Tak ada. Zaman Nabi TV pun tak ada. Tak usah bincang bab tu, nanti tolak TV. Bab tutup TV ni, cerita Syekh yang tutup minibar ni dulu. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, cut short the story, dia kata, lah kami doa subuh di masjid. Tuan-tuan, kita dengar Allahu Akbar, hidayah tu hak Tuhan nak bagi, hak Tuhan tak bagi, cara Tuhan tak bagi. Apapun moral of the story, pengajaran daripada cerita kita bawa ni, moral dia apa dia, cerita dia, intipati dia apa dia, tuan-tuan, kita kena mulakan. Sama ada kita mulakan pi approach kawan kita, bagi CD, bagi apa kat dia, dan bila dia dah start dapat, dia kena mulakan mujahadah untuk nak mencari lebih hidayah. Mula, baru Allah akan bagi sesuatu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Ini yang Nabi kata apa? Apabila satu manusia tu, Nabi kata, min syarrin nas man tarakahun nas au wada'ahun nas. Apabila dia sudah jadi satu orang yang orang tak peduli kat dia, tak ada siapa nak pergi bercakap agama dekat dia, semua orang buang dia, semua orang pulau dia, orang boykot dia, orang kata dia jahat, orang tak mau dekat dia, pada ketika itu dia jadi jahat dan jahanam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk baru, bab fil iqtisad fil hubbi wal bughdi. Masa dia cepat, 9-10 minit. Tak lagi dia pergi 9.30, tak lagi ada orang marah saya pula. Tajuk fil iqtisad fil hubbi wal bughdi. Tajuk ni pendek aja. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berhemah dan berjimat pada kasih dan marah. Bulan lepas saya gazet satu orang putih punya kata-kata. Dia kata, don't trust too much, don't hope too much, don't love too much, don't hate too much, because dia kata that too much can hurt you so much. Saya syok dengan kata-kata orang putih ni. Dia bila kita translate dia jadi tak syok. Ini masalah. Ini masalah bahasa Inggeris ni. Ini masalah dia. Bila kita baca cara orang putih tu, ayat liok ni nak merambu. Bila kita translate kod Melayu, dia tak jadi macam tu. Jadi saya tak mau translate. Cuma kesimpulan dia nak abang apa? Kesimpulan kepada kata-kata orang putih tadi ini, dia nak abang apa? Kita apa pun, kita jangan terlebih. Kalau kita benci satu orang pun jangan terlebih. Kalau kita sayang dekat satu orang pun jangan terlebih. Kalau kita nak harap satu-satu benda pun jangan terlebih, dia kata. Pasal apa? Dia kata kalau kita terlebih dalam duk buat benda ni, dia kata esok sifat terlebih kita tu akan menyebabkan kita ya tu kata nak terjemah susah. No, yang dia kata you can hurt you so much tu, benda tu akan menyebabkan kecewa. Itu perkataan dia. Kita kecewa, kita sayang dia terlebih, tapi satu hari dia buat benda kita tak suka, frustrated, kecewa kita ni tak ada ubah. Kita benci dia sampai maksimum, sampai habis-habis, sampai tak ada reserve dah. Kita kira dia ni tak mau dah masuk neraka. Kita kata, marah tu tak ada reserve dah tu. Dia ni aku tak boleh tengok ni muka ahli neraka. Hang siapa? Hang Tuhan ke? Dah tahu dah kata dia ahli neraka. Lagi dia tak mati, tak boleh kata. Hak tetap ahli neraka ni Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, itu tetap. Pasal apa? Pasal dia masa hidup berlawan Nabi sampai akhir umur dalam keadaan menentang Nabi dan sabit daripada Quran dan hadis Nabi, mereka di neraka. Ni hak lain ni tak tahu lagi. Betul hari ni dia duk bercakap pelik-pelik, tapi mana nak tahu minggu depan dia berubah. Tapi satu orang ni kadang-kadang dia emotional, dia tak boleh kontrol perasaan dia. Dia benci dekat satu orang ni, dia benci ni sampai habis-habis, sampai dia kata ahli neraka. Jangan macam tu. Tajuk malam ni dia nak pesan yang tu. Reserve. Jangan perhabis. Pasal apa? Dia can hurt you so much. Dia kata. Dia bila sebut orang putih balik, dia tangkap balik. Kata dia dapat balik. Ketahuilah saudaraku, dia kata tiap-tiap kerja itu pertengahan, dia kata bagus, dan itulah yang terpuji. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara apapun kita ni, biar kita ni sederhana. Jangan terlebih berani, jangan terlampau penakut. Kita ni duduk di tengah-tengah. Kita waras dalam menilai apa keadaan. Begitu. Biarlah semua benda ni, dia kata, maka di sini menyuruhkan apabila kasih kepada saudara sama Islam ataupun marah kepada saudara sama Islam, biarlah pertengahan jua. Dan berjimat
dan bercermat di dalam kasih itu. Cermat, dia kata. Janganlah apabila kasih itu melampau-lampau kasih, kerana barangkali pada satu hari boleh jadi berkelahi. Terlampau punya kasih, tentu satu hari pergi jadi berkelahi. Kecewa dia ni, tak tahu nak apa. Maka sia-sialah kasih yang melampau-lampau sebelum itu. Maka begitu juga apabila telah benci kepada saudara kamu, jangan melampau-lampau benci, sehingga apabila terpandang dia mau meludah oleh kerana bencinya. Dia kata sini, jangan benci sampai macam nampak berludah. Oi, jangan. Pasal apa? Itu kita sudah jadi angkuh, kita sudah jadi sombong, kita sudah jadi perasan kita bagus, kita sudah jadi orang yang memandang orang hina. Tak mau macam tu. Siapa tahu tuan-tuan, akhir hidup dia husnul khatimah, tiba-tiba akhir kita su'ul khatimah. Wal'iyazubillah. Minta jauh. Dan sejarah telah tunjuk dekat kita berapa banyak hak macam ni. Hak macam ni berapa banyak. Satu ketika duduk di depan, duduk. Tahu-tahu tengok ending dia amat menyedihkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So apa pun dia kata sederhana. Kerana entah akan jadi pada satu hari orang yang kamu terlebih benci itu tiba-tiba berkasih pula dengan dia. Kita punya benci kat dia, tahu-tahu esok sahabat baik kita. Takkah kita pada masa itu menjadi satu orang yang hidup di dalam guilty conscious, rasa bersalah. Aku dulu punya kita akan jadi macam tu. Punya benci dekat hamba Allah ni sampai tengok muka ludah, tahu-tahu esok jadi kawan baik kita. Kita hidup dalam bayangan rasa bersalah. Nak sebut di mulut kita kat dia, kata ni aku nak kena minta maaf kat hang lah, aku tak boleh lah kalau aku mati tak katuk mata, kata ni. Dia pun duduk heran awak pasal apa? Dari dulu aku terus terang abang lah, aku tak boleh dengar nama hang, aku ludah. Kita nak bagi hilang rasa bersalah kita tu, kita pergi habaq kat dia, dia dengar dia ludah pula kat kita. Jahannam. Hubungan yang baru jadi elok tu jahannam. Hang ludah dengar nama aku dulu, dia kata jahannam. Dan tengoklah dalam kisah rumah tangga pun kan, sebelum menikah ni, dia ni ada satu buku, dia ni ada satu buku cerita belum menikah. Lepas menikah, perempuan ni laki ni punya baik ni Allah Ta'ala saja yang tahulah. Laki ni punya baik, punya sayang dekat dia, punya. Perempuan ni duduk dalam guilty conscious, rasa bersalah. Lagi dia tak clear benda ni dengan laki dia, lagi tu dia rasa dia berdosa, rasa dia bersalah. Satu malam abang kat laki dia, kata, abang saya serba salah abang, saya tak abang, saya rasa saya bersalah, saya berdosa dengan abang. Abang baik dengan saya apa begitu ni. Laki dengar dah seram sejuk lah. Kata, saya aku pergi ambil semayang dulu, dia kata. Laki ni keluar pada ambil ayat semayang, mai duduk apa dia, anak abang apa? Saya sebelum nikah dengan abang, saya berzina dengan orang dulu. Dia abang tu tujuan nak hilang rasa bersalah dia. Penerimaan laki macam mana? Dia jadi sebaliknya. Dia start golek kepala, dia tak boleh berhenti. Dia duduk tu ya. Abang, saya minta maaf abang. Saya cakap terus terang ni pasal saya tak mau hidup dalam salah. Dia tak jawab apa, dia duduk golek tu. Kan? Bunyi sepatah ya daripada mulut, dia kata apa? Aku tak sangka hang perempuan kotor. Banyak tu ya bunyi, terus keluar bilik, tak balik malam tu. Lain tujuan, lain jadinya. Nampak tuan? Benda macam ni dia duk jadi dalam masyarakat kita ni, dia duk jadi. Maka kerana tu agama ni dia main ni, dia habaq benda ni fil iqtisad ni. Dia kata dalam apa hal pun biar kita ni jangan terlebih. Betul kita nak betul terang dekat dia, tapi ada manfaat ke tak ke? Kalau betul terang, kalau tak ada, minta ampun kat Tuhan sudah. Agama suruh macam tu. Nampak tuan? Ini Islam.
Satu agama yang langsung agama lain tak ada seperti Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Sedap bunyi hadis ni pun. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau kasih akan kekasih engkau itu dengan mudah dan dengan ringan. Ini pun serupalah. Arab sebut tu sedap, bila terjemah dia tak mau nak jadi cantik. Arab sebut, cuba tengok lagi sekali, dia kata apa? Nabi kata ahbib habibaka haunan ma. Tu kita nak terjemah apa tu? Ahbib habibaka haunan ma. Tu nak terjemah apa? Duk cari perkataan nak bubuh, lala dia main ni hauma. Dia main yang tu. Itu bukan terjemahan dia. Ni hauma. Tok guru kita, Tok Syekh Idris Al-Marbawi, dia terjemah ni. Ni pun cantik dah ni. Dia kata apa? Dia kata hendaklah engkau sayang dekat orang yang engkau sayang ni, dia kata mudah dan ringan. Maksudnya jangan terlebih. Kerana barangkali jadi ia orang yang engkau benci pada satu hari nanti. Patut-patut padan. Punya sayang anak ni, tak tahu nak abang tuan-tuan. Sayang dekat anak laki-laki kita ni. Tak tahu nak abang punya sayang. Kerana sayang tu kita pesan dekat dia, abang, ayah bukan nak paksa, tapi ayah nak minta ke abang, abang kalau boleh, kalau nak kahwin orang pun dekat-dekat. Pasal apa tu yang pergi cakap lagu tu? Pasal sayang. Pasal tak mau anak ni kalau pergi menikah dengan orang jauh, esok jauh daripada mata. Ayah minta ke abang, kalau boleh abang kau nak menikah orang dekat-dekat. Okey. Dia pergi menikah orang Indonesia tu. Ambil abuan dia dah. Kan? Farah tak? Allahu Akbar. Nikah dengan orang Indonesia, piduk di Indonesia. Kalau menikah dalam Malaysia ni hampir Johor pun tak apa lagi, boleh duduk naik kereta pagi petang sampai insya-Allah. Pergi menikah mana tah pergi mengaji di Australia, menikah dengan orang putih Australia, lepas tu terus settle down, duduk di Australia. Allahu Akbar. Ni hak kita sayang sangat ni. Duduk ada Australia cerita kata kalau nak pi ni bukan kata teringat nak pi boleh pi. Kena tanya kapal terbang ada tiket ke tak, kena tengok duit ada ke tak ada, kena tu banyak benda nak kena tengok. Dan hak paling takut ni apa dia? Kita mati dan ke dia balik tengok. Dia main macam tu. Bila kita terlebih sayang dekat dia, tiba-tiba dia pergi buat benda lagu tu. Bukan buat bagi kita benci dah. Dia buat benda hak kita duk takut dia buat tu. Hak tu dia pergi buat. Kecewa tu so much. Dia kata. Kecewa tu. Anda boleh bayang tak? Suasana ni kalau kita apply keadaan ni lah masyarakat kita, begitu jadinya. So dia kata apa? Bila kita kasih dekat satu orang ni, kita kasih sampai terlebih-lebih. Tahu satu hari kita pergi jadi benci, kita pergi jadi kehilangan dia, kecewa kita ni tak ada ubah. Maka kasih kamu itu jadi mengutuk kamu dan jadi bebal pada diri kamu. Anak kita sayang ni menikah dengan orang putih, duduk di Australia. Bebal kita ni. Haduk jadi punching bag, haduk kena kita siapa? Bini kita. Hang tengok, marah kat anak tu. Bini duk kena dengar. Hang tengok. Hang pun tahu kan, daripada hari beranak dia sampai aku sayang tak sayang kat dia. Hang abang mai, duk kata kat bini macam tu pula. Bini kata, tahulah yang duk marah saya pasal apa? Bukan aku marah hang, aku marah dia. Tapi dia ni yang duk kena marah. Kawan duduk Australia tu. Ni dia kata pasal apa? Dia boleh menyebabkan dia ni jadi bebai, dia kata. Maka kasih kamu itu jadi mengutuk diri kamu dan menyebabkan kamu jadi bebai. Tetapi jikalau kasih kamu itu pertengahan, maka tiadalah jadi bebal pada diri kamu. Tapi kalau kita pada awal-awal, don't hope too much. Jangan tinggi sangat harapan dia nak duduk dekat kita. Kalau dia pergi duduk di lain pun kita bersedia. Orang putih kata apa lagi satu? Dia kata ready,
for the worst. Ready untuk berhadapan dengan keadaan yang worst, yang tak tahu terjemah juga itu pun, kan? Sabda Nabi SAW lagi, dia kata wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Sama juga. Dan bencilah kamu kepada satu orang yang kamu benci itu patut padan. Jangan terlebih benci, kerana barangkali satu hari dia jadi kekasih kamu. Maka tidaklah benci kamu yang patut padan itu mendatangkan bebal kepada kamu. Kita punya benci kat dia ni sampai habis punya benci, tentu bila jadi kawan kita jadi masalah. Patut padan aja kita benci dia. Kalau esok jadi kawan pun ada ruang untuk kita bina sayang dekat dia, dan berkata dirimu itu zalim dan dirimu itu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Kita rasa guilty conscious. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Wallahu alam. Lepas ni kita masuk tajuk bab fil kibr, iaitu bab cerita tentang takabur. Ini pun satu bab yang sangat menarik. Dia kata sangat menarik itu maksudnya jangan tak mai bulan depan. Dia begitu, kan? Bila kata sangat menarik itu maksud kena mai. Yang buta datang berpimpin, yang peka leka bertanya, yang apa lagi dalam merung mahawangsa, kan? Dia kata mai, jangan tak mai. Telinga tak dengar tak apa, mai. Tapi leka bertanya. Bila dia tengok orang gelak, dia kata ustaz kata apa? Tak apa, mai tu pahala dia cukup besar, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia akan detailkan dekat kita yang kata takabur tu macam mana. Macam yang kita dah baca mukadimah di beberapa masjid, yang kata satu sahabat kata, saya ni satu orang yang gemar pakai elok-elok. Adakah saya takabur? Dia akan terang dia dalam bab yang akan datang. Adakah orang yang pakai elok tu takabur? Adakah orang yang buat rumah elok itu takabur? Adakah itu takabur? Atau takabur mengikut definisi agama tu macam mana? Dia akan bagi penjelasan yang detail kepada kita tentang benda ni. Kemudian dia akan mai tajuk fi husnil khuluq, cerita tentang yang dikatakan akhlak yang terpuji itu macam mana. Dan dia akan bawa mai dekat kita hadis-hadis yang menceritakan tentang terpujinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok yang kata Nabi kita ni akhlak dia tu macam mana. Nah, insya-Allah Allah panjang umur kita, Allah sihatkan kita, Allah bagi luang masa kepada kita, kita sambung untuk mengikuti kuliah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.